Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua ibu bapa penjaga serta murid-murid yang menonton video sesi libat urus penggunaan pelantar delima KPM. Saya, Puan Humairah binti Ibrahim, selaku penyeras ICT SMK Rahmat akan bersama-sama ibu bapa penjaga dan anak-anak murid untuk meneroka pelantar delima KPM. Sebelum kita meneroka lebih mendalam pelantar delima KPM, kita berkenalan dahulu dengan apa yang dimaksudkan dengan delima. Delima bermaksud Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Pelantar delima adalah percuma untuk semua murid dan guru. Setiap murid mempunyai email delima dan kata laluan masing-masing yang akan digunakan sehinggalah mereka tamat sesi persekolahan. Cara mendapatkan email delima adalah dengan merujuk kepada guru kelas murid masing-masing ataupun melalui admin delima sekolah. Cara log masuk pelantar delima. Gunakan mana-mana pelayar internet, typekan perkataan delima, kemudian pilih https://sites.google.com, moi.edu.my. Kemudian akan keluar satu paparan di mana paparan ini akan meminta anda untuk log masuk dengan menggunakan email delima murid-murid. Apabila telah berjaya log masuk, paparan menu murid akan keluar. Terdapat 8 pilihan dalam menu utama. Yang pertama, buku teks digital. Kedua, aktiviti. Ketiga, aplikasi. Keempat, pusat sumber. Kelima, email. Keenam, kalender. Ketujuh, maklum balas. Dan yang ke-8, rakan delima. Apabila klik pilihan 1, iaitu buku teks digital, akan keluar pilihan-pilihan bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Murid boleh memilih ikut tahun dan tingkatan yang bersesuaian. Apabila klik kepada menu kedua, iaitu aktiviti, akan terpapar 11 aktiviti, iaitu Google Classroom, Microsoft Teams, Apple Resources, EduWeb TV, video pembelajaran KPM, latihan atas talian, Creativity at School, Drone Edu Challenge, pertandingan pembangunan aplikasi mobile apps 2021, NICT Set, dan yang terakhir adalah program Withings Digital. Bagi menu yang ketiga, iaitu aplikasi, akan ada 3 bahagian. Yang pertama, aplikasi Google. Kedua, aplikasi Microsoft. Dan yang ketiga adalah lain-lain aplikasi. Aplikasi Google pertama, iaitu Google Keep, membolehkan pengguna membuat catatan-catatan ringkas dan boleh dikongsikan catatan tersebut. Aplikasi kedua, iaitu Google Drive, merupakan tempat simpanan ataupun folder-folder yang bersaiz besar. Yang ketiga, Google Photo, pusat simpanan gambar-gambar dan juga video. Aplikasi seterusnya ialah YouTube yang mempunyai pelbagai koleksi dari seluruh dunia. Seterusnya, Google Translate yang membantu murid untuk mentafsir perkataan-perkataan yang tidak difahami. Aplikasi seterusnya ialah aplikasi Google Earth. Google Earth boleh membantu murid untuk membuat virtual visit ataupun virtual travel untuk ke sesuatu lokasi yang tertentu. Seterusnya adalah Google Maps. Google Maps mengandungi panduan ke sesuatu tempat. Aplikasi Google yang seterusnya ialah AutoDraw. AutoDraw membantu dan memudahkan murid
untuk melukis serta melakar. Dan aplikasi Google yang terakhir adalah aplikasi Canvas. Aplikasi ini membantu murid untuk menghasilkan grafik serta video yang mudah dan menarik kerana template-template telah disediakan. Jenis aplikasi kedua ialah aplikasi Microsoft. Disenaraikan 14 aplikasi Microsoft. Aplikasi Microsoft kebiasaannya digunakan untuk kerja-kerja ataupun tugasan-tugasan yang lebih formal. Terdapat 11 lain-lain aplikasi yang terdapat di dalam pelantar delima. Kebanyakan guru-guru menggunakan lain-lain aplikasi untuk mewujudkan komunikasi dua hala di antara guru dan juga pelajar. Pilihan keempat di dalam menu murid ialah pusat sumber. Apabila kita klik kepada pusat sumber, satu paparan baru akan muncul, iaitu paparan portal U-Pustaka. Murid boleh mengikut langkah-langkah ini. Daftar U-Pustaka, aktifkan email, log masuk, pilih pengkalan data yang diminati dan muat turun bahan digital. Terdapat pelbagai pengkalan data secara percuma yang boleh diakses melalui U-Pustaka dengan syarat murid perlu menjadi ahli U-Pustaka terlebih dahulu. Seterusnya, antara kelebihan lain ialah murid boleh membaca lebih 8,000 judul secara percuma di mana-mana sahaja pada bila-bila masa. Pilihan kelima dalam menu murid ialah email. Pilihan keenam dalam menu murid adalah kalender. Pilihan ketujuh ialah maklum balas dan pilihan yang terakhir di dalam menu murid ialah rakan delima. Apabila pelajar memilih pilihan yang ke-8 iaitu rakan delima di dalam menu murid, satu paparan baru akan muncul. Di dalam ini terdapat beberapa pilihan bagi murid. Antaranya ialah Google, Microsoft, Apple, Digi, UNICEF, MDEC dan yang terakhir adalah Pusat STEM Negara. Bagi pilihan Google dan juga Microsoft, ianya mengandungi aplikasi-aplikasi Google dan Microsoft yang telah diterangkan sebelum ini. Bagi pilihan Apple, ianya terhad kepada pengguna iPad. Bagi pilihan Digi menyediakan digital modul khas buat subjek reka bentuk teknologi dan juga asas sains komputer. Terdapat juga program-program pertandingan-pertandingan yang disediakan oleh UNICEF for Every Child ataupun UNICEF United Nations Children's Fund. Seterusnya, bagi pilihan MDEC ataupun Malaysia Digital Economy Corporation juga menyediakan pelbagai pertandingan. Dan yang terakhir ialah Pusat STEM Negara juga menyediakan pelbagai pertandingan dan juga panduan sekiranya murid-murid berminat. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Diharapkan manfaatnya dapat kita kongsi bersama, selain dapat membantu Jabatan Pendidikan Negeri Melaka menjadi peneraju transformasi pendidikan digital bagi mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna. Saya mohon kerjasama tuan-puan untuk mengisi kehadiran di dalam
pautan yang tertera dengan menggunakan email delima anak-anak tuan-puan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.